Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amama. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, berserta dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin, yang mana beliau mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Nuskah cetakan Akademi Jawi Malaysia versi tulisan Rumi, kita sampai ke muka surat 35. Berapa sifat yang wajib pada hak Tuhan kita Allah Azza wa Jalla dengan tafsil, yakni secara ada huraian, secara terperinci. Kerana kalau dengan ijmal, secara keseluruhan, memadai kita tahu dan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan maha suci Allah dari bersifat dengan sebarang sifat kekurangan, serta maha suci Allah dari menyerupai kepada makhluk. Ini secara umum sudah memadai, kita tahu dan yakin demikian. Tapi kalau secara terperinci, soalannya berapakah sifat yang wajib? Wajib di sini kita ingatkan lagi sekali adalah wajib akli, bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak kan kita selalu faham, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Macam kita sembahyang fardu maghrib tadi, wajib. Jadi kalau kita dah sembahyang fardu maghrib dapat pahala. Kalau ada orang dia tak sembahyang dengan sengaja tanpa uzur, maka itu adalah berdosa. Bukan itu, bukan wajib syarak.
Wajib yang dimaksudkan di sini adalah wajib akli, iaitu tidak dapat diterima oleh akal yang sihat. Tidak ada sifat itu pada Allah, tak mungkin. Akal kata mesti ada. Kalau ada orang mendakwa tak, Allah tidak bersifat macam itu, automatik kita kata tak mungkin. Itu maksudnya wajib. Maka kalau secara terperinci, berapa yang kita perlu tahu? Jawapan, yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla dengan jalan tafsir itu adalah 20 sifat. Yang ni live dekat page mana? Rakam ya. Tak ada live sebab saya punya tablet ni pula dah nak habis bateri. Dah tinggal ada charger tak? Ada extension tak sini? Tinggal 5%. Tak perasan lah, tak charge. Ini apa tu? Yang ini apa? Bukan ini untuk apa? Internet. Saya perlu yang tu je. Pen ada pen? Ada extension? Ada extension lebih? Boleh? Sampai saya punya ni panjang insyaAllah. Jazakumullah khairan. Tak perasan apa tu tablet bateri nak habis ya. Baik, alhamdulillah kita dah sambung pada elektrik. Baik. Jadi jawapannya, yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla dengan jalan tafsil, iaitu secara detail, secara terperinci, itu 20 sifat ya. Jadi kita ingatkan lagi sekali, bila kita sebut 20 sifat yang wajib bagi Allah, bukan berarti kita membataskan sifat Allah hanya 20 ya, seperti yang didakwa oleh sebahagian orang yang anti kepada pengajian sifat 20. Dia meremeh-remehkan, dia kata apalah belajar sifat 20, hanya sifat Allah tu dikatakan ada 20 sahaja. Sedangkan nama Allah saja sudah 99 kata dia. Tak betul ni belajar sifat 20 ni. Jadi kita ingatkan lagi sekali, apabila kita belajar sifat 20, bukan membataskan hanya 20. Kita yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga, hanya Allah yang tahu. Tetapi untuk kemampuan manusia, paling tidak dia kena tahu dan yakin bahawa Allah bersifat dengan 20 sifat ini. Apa dia? Pertama, wujud ya. Wujud sudah jadi bahasa Melayu, asalnya bahasa Arab, masih kita boleh terjemahkan, iaitu ada. Yang kedua adalah kidam. Kidam biasa diterjemahkan sedia ya. Jadi terjemah semata-mata tidak membawa kefahaman ya. Apa yang sedia? Apa maksud Allah bersifat sedia ya? Jadi yang dimaksudkan adalah menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala ya. Allah wujud. Kalau orang tanya, kamu wujud atau tidak? Ya, saya juga wujud. Tapi wujud saya ni baharu. Sebelum saya wujud, saya tidak wujud ya. Katakanlah saya tak pasti ya, yang paling berusia dalam masjid ni berapa? 7 series? 8 series? Katakanlah 8 series ya. Ada orang berusia 80-an.
dalam masjid ini. Jadi kalau kita katakan 100 tahun yang lalu, tak ada antara kita wujud. Semua kita ni tak wujud 100 tahun yang lalu. Berarti wujud kita ini ada permulaan, tidak bersifat kidam. Tak mungkinlah Tuhan seperti kita. Tak mungkinlah Tuhan dulu tak wujud, kemudian baru wujud. Kerana setiap yang wujud setelah tak wujud pasti diwujudkan. Kerana tak mungkin wujud dengan sendiri dan tak mungkin mewujudkan diri sendiri. Kedua-duanya itu mustahil. Mewujudkan diri sendiri macam mana? Nak mewujudkan mesti wujud dahulu. Kalau sudah wujud, apa perlu diwujudkan lagi? Tak akan timbul isu mewujudkan diri sendiri. Mustahil. Dan kalau diwujudkan, maka bukan Tuhan. Diwujudkan itu makhluk. Maka itulah kita kata, kalau Tuhan mesti bersifat kidam. Yang ketiga, baqa', terjemahnya kekal, yakni menafikan perakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Allah wujud, tidak akan binasa. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafah ini datang daripada perkataan khalafa yukhalifu, atas timbangan fa'ala yufa'ilu, yang menunjukkan perbuatan dari dua arah. Kalau fa'ala, dia satu arah sahaja. Sebagai contoh, perkataan qatala, qaf talam, qatala maknanya bunuh. A bunuh B, itu namanya qatala. Tapi kalau atas wazan fa'ala yufa'ilu, jadi qatala yuqatilu, muqatalatan ataupun qital, itu menunjukkan perbuatan membunuh itu dari dua pihak. A cuba bunuh B, B cuba bunuh A, atau kita sebut berperang atau berlawan. Itu daripada dua arah. Maka kenapa digunakan mukhalafah? Untuk menetapkan keyakinan bahawa Allah dan makhluk tidak sama. Kok Allah je kok tak sama dengan makhluk, tapi makhluk boleh jadi sama dengan Allah? Tak. Dari dua arah. Allah tidak sama seperti makhluk, demikian juga makhluk tidak sama seperti Allah. Hawadis jamak kepada hadis, maksudnya sesuatu yang baharu. Saya pernah sebut, saya ingat, baharu dalam istilah ilmu tauhid merujuk kepada setiap yang wujud selepas tidak wujud. Walaupun usianya sudah ribuan tahun sekalipun, istilah ilmu tauhid baharu, kerana didahului oleh tiada. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau terjemah juga boleh, sebahagian orang mungkin jadi keliru kalau terjemah semata-mata. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, terjemahannya adalah berdiri Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Itu macam mana? Kalau orang yang tak faham, dia bayangkan, oh Allah asalnya duduk, kemudian Allah berdiri dengan sendiri, tidak perlu pada bantuan. Bukan. Qiyamuhu di situ bukan bermaksud berdiri sebagaimana yang kita faham, tapi jumlah qiyamuhu ta'ala binafsihi itu, ayat itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak perlu, tidak berhajat kepada yang lain, berbeza dengan makhluk. Makhluk semua sekali, sebagaimana hebat sekalipun, seperti para malaikat yang tidak makan, minum, tidak tidur, tidak berkahwin, dan juga para nabi yang mulia, tetap berhajat pertama kepada yang mewujudkan. Sebab kita baharu, perlu pada yang mewujudkan. Kemudian berhajat kepada tempat, berhajat kepada macam-macam lah. Kalau kita manusia ni, berhajat kepada udara, berhajat kepada makanan, berhajat kepada minuman, berhajat kepada itu dan ini. Allah tidak demikian. Bahkan Allah tidak berhajat kepada amal ibadah kita. Kita diperintahkan supaya solat, puasa, haji, zakat, bukan kerana Allah berhajat kepada solat kita. Baik. Setengah orang dekat situ pun dia sudah keliru, atau dia sengaja nak mengelirukan. Dia kata, oh ustaz, kalau memang Allah tak berhajat kepada solat kita, tak payahlah kita solat. Dia nak mengelak. Ustaz kata Allah tak berhajat kepada solat kita, maka tak payahlah kita solat. Kamu dengar baik-baik.
kenyataannya yang tak berhajat kepada solat kita tu Allah. Adapun kita berhajat kepada solat supaya kita itu taat, supaya kita itu tidak berdosa, supaya kita masuk syurga, supaya kita tak masuk neraka. Kita berhajat kepada solat. Yang tak berhajat pada solat tu Allah. Sama juga kalau kita kata Allah tidak berhajat kepada makan, Allah tidak berhajat kepada minum, habis itu kita tak payah makan minum. Loh, yang tak berhajat pada makan minum tu Allah. Kenapa kamu jadi tak faham macam itu? Yang tak berhajat pada solat tu Allah. Ya, kamu berhajat kepada solat. Ada kawan share video, yang baca tu orang Arab dah, tapi mungkin orang Arab yang gagal faham, jenis gagal faham. Bila dia baca mengatakan Allah yusalli, ya, dia kata Allah bersolat. Allah pun solat juga, kata dia. Ini masalah ya, orang jahil tapi dia belagak pandai. Dia hentam Imam Abu Hanifah, kata dia jahil. Imam Abu Hanifah imam mazhab, salah satu daripada 4 mazhab yang muktabar, yang menjadi ikutan jutaan manusia Islam, yang mana di bawah mazhab beliau tu ada pakar-pakar hadis, pakar tafsir dan sebagainya. Boleh hamba Allah ni kata Imam Abu Hanifah tu jahil, padahal yang jahil dia, sehingga tak pandai nak terjemah yusalli dalam hadis tu dengan makna yang tepat. Dia terjemah Allah pun solat juga. Baik, jadi Allah tidak berhajat kepada yang lain, termasuklah tidak berhajat kepada amal ibadah kita. Tetapi apabila kita diperintahkan oleh Allah supaya beribadah, maka hendaklah kita beribadah kerana kita berhajat kepada ibadah. Baik, wahdaniyah terjemahannya esa, ya, iaitu menafikan banyak pada Allah Ta'ala. Baik pada zat, tidak banyak. Baik pada sifat, tidak berbilang-bilang. Baik pada af'al, sama juga, tidak berbilang-bilang. Itu maksud wahdaniyah. Kudrah terjemahnya adalah kuasa. Nanti insya-Allah sampai masanya akan kita bincang secara terperinci ya. Makna kudrah, ta'alluq kudrah, skop kudrah itu macam mana. Sebab kalau kita tidak bincang secara terperinci, mungkin kita tidak mampu berdepan dengan syubhat, keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh sebahagian orang. Sebahagian orang dia suka tanya soalan-soalan, bukan dia nak tahu sangat, tapi dia nak bagi orang confuse. Contoh ya, dia tanya, adakah kamu orang Islam percaya bahawa Tuhan kamu Allah tu berkuasa? Kita kata sudah tentu Allah berkuasa, takkan Tuhan tak berkuasa. Adakah kamu percaya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Kita jawab sudah tentu. Yang berkuasa di sini tapi tak berkuasa di sana, yang mampu buat ini tapi banyak benda tak mampu buat, itu kita makhluk. Tak mungkinlah Tuhan berkuasa sikit-sikit, ya? Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Lalu dia tanya, kalau memang Allah berkuasa atas segala sesuatu, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Kalau Allah nak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Kalau Allah berkehendak, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Kamu kata Allah Maha berkuasa. Jadi sinilah pentingnya kita itu belajar dengan sedikit mendalam, supaya kita tahu bahawa yang dikatakan kudrah Allah ini hanya bersangkutan dengan yang mungkin, yang boleh ada, boleh tak ada. Itu skop kudrah Allah. Adapun yang mustahil, itu tidak termasuk dalam kudrah. Anak bagi Allah tu mustahil. Tuhan selain daripada Allah tu mustahil. Maka tidak timbul kudrah Allah di situ. Kudrah Allah ni hanya pada yang mungkin. Boleh tak Allah menciptakan sepasang suami isteri yang sudah lanjut usia, suami sudah 90 tahun lebih, isteri sudah 80 tahun lebih, tiba-tiba melahirkan anak isteri dia? Adakah Allah berkuasa? Jawabnya ya. Ya ke Ustaz? Orang tua boleh beranak lagi? Itu kamu rasa pelik, sebab dari segi kebiasaan Allah tidak jadikan demikian. Biasa Allah jadikan orang muda yang melahirkan anak. Kalau sudah tua, sudah menopause, tidak lahir anak lagi. Tapi bukan berarti mustahil, kerana Allah menciptakan manusia daripada ibu tanpa bapa pun ada. Seperti Nabi Isa alaihissalam.
Bahkan tanpa ibu dan tanpa bapa pun ada. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Takkan seumpama Allah tidak mampu menciptakan bayi daripada suami dan isteri, tinggal lagi sudah tua. Dari segi kudrah, termasuk dalam kudrah Allah. Dari segi biasa, luar biasa. Mungkin akan masuk dalam berita, ya, dan masuk dalam mana harian Metro ke apa ke, ya, bahawa sepasang suami isteri yang sudah lanjut usia, masih isterinya tu berupaya melahirkan anak misalnya. Mungkin wartawan pun slow-slow bisik, ya, pakcik makan ubat apa, ya, makinlah tanya kan. Sebab luar biasa. Tetapi tidak mustahil, masih takluk kudrah Allah. Demikian dengan iradah, kehendak. Tidak ada timbul Allah berkehendak sesuatu yang mustahil. Ilmu merangkumi segala-galanya. Ilmu Allah tahu belaka. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, semua ada dalam ilmu Allah. Sebab itu golongan Qadariyah difatwakan kufur akidah mereka, kerana apabila mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, mereka sampai menafikan ilmu Allah. Dia kata Allah hanya cipta manusia, lepas tu manusia sudah automated, ya, manusia buat sendiri. Baik ke buruk itu perbuatan manusia sendiri, tak ada kena-mena dengan kudrah Allah. Berarti berlaku sesuatu luar daripada kuasa Allah. Bahkan bukan itu sahaja, oleh kerana Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, maka dakwa golongan Qadariyah, Allah juga tidak tahu manusia itu nak buat apa besok, sehingga manusia itu buat, oh baru Allah tahu. Maka akidah seperti itu bukan sahaja bid'ah, bukan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, juga adalah membawa kepada kufur, ya, terkeluar dari Islam. Hayat, hidup, ya, tak mungkinlah Tuhan itu mati, ya. Sama pendengaran, basar, penglihatan, kalam, berkata-kata, ya. Ini adalah sifat yang wajib bagi Allah. Sebahagian ulama memadai dengan ini saja, 13 saja. Mungkin kalau kita pernah dengar Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, yang kepada beliau lah dinisbahkan Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, beliau mengatakan 13 sifat ini sahaja. Sementara Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaih menambah lagi 7. Maka sebahagian orang mengatakan, tengok, jangan ikut akidah macam ni. Ada yang kata 13, ada yang kata 20, ya. Ikut akidah kami ni, senang, tauhid 3 kata dia. Rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Kalau belajar tauhid sifat 20 ni, kat situ sudah khilaf, ya, bukan. Khilaf bukan pada menetapkan ada atau tidak ada sifat itu bagi Allah. Sepakat, ya, yang 7 tu sepakat mengatakan ada. Cuma perlu bilang ke tak perlu bilang. Maka sebahagian ulama mengatakan tak perlu bilang, kerana yang mula itu telah memastikan ada yang kemudian itu. Contoh, bila Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, bersifat dengan kudrah, maka tentulah kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah itu berkuasa. Bila Allah bersifat dengan iradah, kehendak, maka tentulah keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak, kaunuhu muridan. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, maka tentulah ada sifat kaunuhu aliman. Jadi tak boleh bilang. Bila kudrah tu sudah understood, kaunuhu qadiran. Bila iradah sudah difahami, kaunuhu muridan. Jadi tak payah bilang. Bukan menafikan, ya, cuma tidak perlu bilang sebab dia sudah package sekali dah. Sementara sebagai ulama lagi kata perlu bilang, untuk memastikan orang tidak keliru menyangkakan bahawa tidak wujud kaunuhu qadiran, kerana itu membawa kepada kufur. Kalau dia mengatakan hal keadaan Allah Ta'ala itu lemah, kan jadi kafir. Hal keadaan Allah itu terpaksa, kan jadi kafir. Sebab itu Mu'tazilah, walaupun akidah itu bid'ah, ya, berdosa berakidah dengan akidah Mu'tazilah, tetapi ulama tidak sampai menghukum kafir. Mu'tazilah tidak dikatakan kafir, cuma fasik, berdosa kerana buat bid'ah dalam akidah. Kenapa tidak dikatakan kafir? Kerana mereka tidak menafikan yang kaunuhu qadiran tadi. Mereka hanya menafikan kudrah. Dia kata tidak ada kudrah bagi Allah. Menafikan sifat Allah.
Tak, dia mengatakan Allah Ta'ala berkuasa dengan zatnya. Bukan dia kata oleh kerana tidak ada sifat kudrah maka Allah tu lemah. Oh, itu bawa kepada kufur. Dia mengatakan tidak ada sifat kudrah, tapi Allah berkuasa dengan zatnya, bukan dengan kudrah. Allah berkehendak dengan zatnya. Jadi itu telah bercanggah dengan nas Al-Quran. Quran menyebut sifat kudrah, Quran menyebut sifat iradah. Ya, maka itu akidah yang bid'ah yang wajib dijauhi. Cuma kita tidak sampai menghukum kafir kepada mereka atas sebab itu, kerana mereka masih mengakui kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, keadaannya yang mendengar, kaunuhu basiran, keadaannya yang melihat, kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang berkata-kata. Selesai, kita membilang 20 sifat yang wajib yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Soalan, kepada berapa bahagian terbahagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, dan apakah erti sifat? Katanya sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Jadi yang 20 tu kita boleh bagi kepada berapa bahagian, dan apa makna sifat? Jadi yang ini, pembahagian sifat 20 ini, kalau kita tahu bagus, kalau kita tidak tahu tidak sampai menjejaskan fardu ain. Apakah pembahagiannya? Terbahagi sifat ini sekira-kira maknanya kepada 4 bahagi, iaitu pertama nafsiyah, kedua salbiyah, ketiga ma'ani, keempat maknawiyah. Bagi sebagian orang, oh ni, saya tahu ni, saya dah mengaji dulu. Bagi sebagian orang, macam baru pertama kali aku dengar nafsiyah apa semua ni, nafsiyah, salbiyah, tak biasa dengar ni. Bagi sebagian orang pernah mengaji dulu kat sekolah atau kat pondok atau mana, tapi kalau tanya balik dia sekarang, dia dah tak ingat dah mana sifat nafsiyah. Wallahu a'lam. Ya, jiran ada sebelah rumah nama nafsiyah, tapi kalau sifat nafsiyah saya dah tak tahu dah tak ingat dah. Ya. Salbiyah ada office mate nama salbiyah, tapi kalau dia kata sifat salbiyah yang mana satu, saya dah tak ingat. Tidak sampai berdosa orang ini, tidak. Ya, kalau tahu pun bagus, tak tahu pun tidak masalah. Jangan sampai tak tahu kata Allah wujud, itu jahanam lah. Sampai tak tahu Allah wujud tanpa ada permulaan, itu rosaklah akidah. Tapi kalau tak tahu pembahagian yang 4 ini, tidak masalah. Kalau tahu lebih baik lagi. Baik. Erti sifat itu ialah barang, yakni sesuatu yang tetap bagi yang disifat. Dalam bahasa Arab disebut mausuf, ya, yang disifat, yakni sesuatu yang melazimi akan zat yang disifatkan, yang dengan dia dikenali zat. Jadi zat itu dikenali dengan sifat, ya. Lebih-lebih lagi kan kita tidak dapat melihat zat Allah, maka kita sekurang-kurangnya mengenal dengan sifat. Nak terangkan sifatnya, bukan nak terangkan Allah. Allah tak boleh nak dicontoh. Misalnya Allah, tak boleh. Ada orang mungkin tak perasan, dia kata misalnya Allah macam ni, mana boleh. Ada pula kamu pegang botol, kalau misalkan Allah macam ini, tak boleh. Tapi nak terangkan sifat tu macam mana, maka diberi contoh, ya. Cabai atau cili bersifat dengan pedas, itu sifat cili. Tapi ada juga jenis-jenis cili yang tak pedas. Tapi cili ini dikenali dengan sifatnya pedas. Maka sekiranya cili itu telah dikisar lumat sehingga hilang bentuk asalnya sekalipun, tapi sifat pedasnya itu tetap ada. Cili kisar itu kan masih pedas, kerana itu sifat yang ada pada cili. Maka dengan sifat pedas itulah cili itu dikenali, walaupun telah bertukar menjadi serbuk. Ada serbuk cili misalnya. Jadi orang yang suka makan sup yang pedas, ya, dia akan letak serbuk cili. Sebab masih ada sifat pedas, walaupun sudah bertukar rupa cili tadi menjadi serbuk. Bukan nak cerita tentang Allah, nak cerita apa makna sifat, ya. Kalau Allah tak boleh dibawa contoh cili lah apa, tak boleh. Selesai. Kenyataan sifat nafsiyah. Apa makna nafsiyah, dan nyatakan apa dia, dan sebutkan lawannya serta dirikan dalil atasnya. Jadi 4 benda ditanya dalam satu soalan.
Pertama, makna nafsiyah, iaitu yang pertama daripada 4 tadi. Dan nyatakan apa dia. Yang katakan sifat nafsiyah tu yang mana satu? Itu yang kedua. Yang ketiga, dan sebutkan lawannya. Yang keempat, bawa dalil. Lawan di sini maksudnya opposite, bukan maksudnya fight ataupun enemy, ya. Saya sebut macam ini kerana memang saya dengar sendiri, ya, dengan telinga saya, seorang yang dijemput berkuliah di surau di Lembah Kelang ni lah, tak jauh daripada tempat saya. Dia memperlekehkan pengajian sifat 20, ya. Kata dia kenapa? Kerana masa dia baru masuk Islam, ya, dia mu'allaf. Jadi dia belajar di Perkim, ya. Perkim kan banyak bantu orang-orang mu'allaf, ya. Jadi di Perkim dia diajar sifat 20. Jadi diajar bahawa Allah ada, lawannya tiada. Jadi dia kata, macam mana saya fikir Allah asalnya ada, lepas tu lawan-lawan tiada. Bukan lawan di situ maksudnya fight. Ada pula Allah hadir kemudian berlawan, macam ni bukan cerita Ultraman lawan raksasa. Ya, jadi tak tahulah apa tujuan dia cakap macam itu. Memang betul dia keliru ke masa dia belajar, itu memang kasihanlah, ya. Tak faham bahasa, ataupun dia saja nak meremehkan pengajian sifat 20, jadi dia buat main-main macam itu. Jadi lawan di sini bukan makna fight, bukan makna enemy. Lawan di sini maknanya opposite. Lawan, opposite daripada sifat itu apa? Kita katalah sifatnya adalah wujud, ada. Maka lawannya tiada. Sifatnya kidam, wujud tanpa ada permulaan. Lawannya baharu, maknanya dulu tak wujud. Itu maksud lawan di sini. Baik. Makna nafsiyah itu iaitu satu kelakuan yang sabit, wajib bagi zat selama ada zat. Kalau baca keterangan ni saja, saya percaya ramai yang lagi tak faham. Kalau baca sahaja tanpa huraian, kemungkinan ramai yang lagi tak faham. Sebab bahasa lama, dan dia terjemahkan mungkin direct daripada bahasa Arab, ya, iaitu apa kata dia? Nafsiyah itu iaitu kelakuan dalam braket hal yang sabit, yakni wajib bagi zat selama ada zat. Itu macam okey lagi, macam boleh faham. Tiada dikeranakan dengan satu kerana. Jadi yang tu yang simpan kitab senyap-senyap, undur pelan-pelan, balik. Pening aku belajar apa benda lah tiada dikeranakan dengan satu kerana. Tak faham, ya. Padahal bendanya mudah saja. Pertama nak bagi tahu, ya, yang ini adalah hal, ya, yang mesti ada pada zat, ya, tak mungkin tidak ada, mesti ada pada zat. Yang dikatakan tiada dikeranakan dengan satu kerana itu hendak membezakan dengan sifat yang dipanggil maknawiyah. Bila ada kudrah, maka adalah kaunuhu qadiran. Bila ada iradah, maka adalah kaunuhu muridan. Bila ada hayah, maka adalah kaunuhu hayyan. Maka kaunuhu itu adalah sifat yang dikeranakan oleh satu kerana. Kerana ada kudrah, maka ada kaunuhu qadiran. Kerana ada iradah, maka ada kaunuhu muridan. Adakah nafsiyah juga macam itu? Tidak. Sebab itu dikata tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tak perlu ada satu sifat lain baru ada yang ini, tak perlu. Beza dengan maknawiyah. Maknawiyah bila ada kudrah memastikan ada kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran itu disebabkan oleh kudrah. Boleh ke setakat itu? Hanya nak menerangkan kalimah yang dikatakan tidak dikeranakan dengan satu kerana, atau dengan bahasa yang lebih mudah, sifat ini tidak perlu kepada sifat lain seperti keadaannya maknawiyah nanti. Dan ianya nafsiyah adalah hal yang menunjukkan atas yang bersifat dengan dia, yakni diri zat itu sendiri, dan bukanlah makna yang lebih atas zat. Ini pun juga perlu pada keterangan. Baik. Yang dikatakan sifat nafsiyah itu, yakni wujud. Itu yang dikatakan bukan satu yang lebih daripada zat. Ada sifat ia lebih daripada zat.
Maknanya dia boleh hilang, zat masih ada. Ini nisbah kepada makhluk. Nisbah kepada makhluk misalnya apa ni, pouch ni ya, bekas ni warna apa? Hijau ya. Hijau gelap kan. Jadi itu sifat dia, berwarna hijau gelap. Tetapi boleh sahaja dicelup dengan warna lain, warna merah misalnya, hilanglah sifat hijau tu. Tapi masih lagi pouch ini. Dan maka sifat hijau tu adalah satu yang lebih daripada zat. Tapi jangan cerita tentang Allah Ta'ala. Sifat Allah tidak akan hilang. Ini cerita tentang sifat makhluk ya. Baik. Wujud, adakah sesuatu yang lebih daripada pouch ini? Kan tidak. Kalau tidak ada wujud, tak adalah pouch ini. Selagi mana ada pouch ini, selagi itu kita kata wujud. Maka wujud ini bukan sesuatu yang lebih daripada diri pouch ini sendiri. Tapi kita sebut dia sebagai sifat juga ya, wujud. Berbeza dengan hijau tadi, ialah sifat yang lebih ke atas zat. Sekira-kira nisbah pada makhluk, boleh saja hilang sifat hijau itu, sedangkan zat ya, pouch itu masih ada lagi. Tapi kalau wujud, bukan. Kalau kita kata tak ada wujud, tak adalah pouch ni kan? Sebab wujud tu lawannya tiada. Sebab tu dia kata bukanlah perkara yang lain atau yang lebih daripada zat. Kita ambil satu contoh, Muhammad ada, maka yang dikatakan ada itu bukanlah satu hal atau perkara yang lebih daripada diri Muhammad. Tetapi kalau dikatakan Muhammad berilmu, maknanya dia bersifat dengan berilmu, maka adalah ilmu itu satu hal atau perkara yang lain atau yang lebih atas diri Muhammad. Adapun dikatakan sifat nafsiyah itu satu sahaja, iaitulah wujud. Artinya ada Allah Ta'ala. Tak mungkin Allah tak ada. Lawannya tiada lah. Yang mustahil tu lawan pada yang wajib. Maka tiada itu mustahil atas Allah. Mana dalil? Kerana dalam bab akidah wajib tahu dalil. Kadang-kadang orang confuse. Bab fiqh dia nak wajibkan semua orang tahu dalil. Padahal kewajipan mengetahui dalil ini hanya ke atas mujtahid. Ulama-ulama yang sangat berilmu dalam pelbagai cabang ilmu, yang memungkinkan mereka itu berinteraksi direct dengan dalil Quran dan hadis untuk mengeluarkan faedah dan juga hukum. Untuk mereka tidak boleh taklid. Mereka kena tahu dalil dan mereka kena berfatwa mengikut ijtihad mereka sendiri. Sebab itu kita jangan heran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala misalnya, kita ramai yang tahu Imam Syafi'i murid pada Imam Malik. Tapi kenapa fatwa-fatwa Imam Syafi'i ada saja yang bercanggah dengan fatwa Imam Malik? Kerana walaupun asalnya Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik rahmatullah alaihima, tetapi setelah Imam Syafi'i sampai level mujtahid, sudah boleh berijtihad, beliau sudah tidak boleh taklid lagi kepada orang lain. Bila sudah diizinkan, guru-guru beliau kata, Syafi'i, kamu sudah boleh berfatwa. Ketika itu fatwa beliau berdasarkan ijtihad beliau sendiri. Ada kalanya sama seperti fatwa guru beliau, ada kalanya tak sama, bercanggah atau berbeza. Tak ada masalah, masing-masing mujtahid. Tapi majoriti kita adalah muqallid, orang yang tidak mampu berinteraksi dengan dalil, maka kita wajib bertaklid. Sebab kita tak boleh ikut benda kita tak ada ilmu. Allah larang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak punya ilmu. Habis nak ikut apa? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, orang yang punya pengetahuan kalau kamu tak tahu. Dalam bab hukum hakam, yang punya pengetahuan adalah mujtahid. Bahkan di kalangan para sahabat ya, katakan dalam 120,000 sahabat Nabi, kurang atau lebih kurang 20 orang sahaja yang mujtahid. Habis yang lain mereka nak beramal, kalau mereka tahu mereka beramal, kalau mereka tidak tahu mereka bertanya kepada yang alim di kalangan mereka dan mereka ikut. Itu level sahabat Nabi. Adakah logik kita yang jauh daripada Nabi SAW tiba-tiba kita nak semua orang tahu dalil? Ya, itu tidak praktikal. Ya, hanya orang-orang tertentu yang mampu berinteraksi dengan dalil. Tetapi
Kalau dalam bab akidah, setiap orang wajib tahu dalil. Dan dalil dalam akidah tak payah mana. Kalau dalil akalnya, yang paling simple, alam ini. Alam ini menunjukkan ada pencipta. Pastilah pencipta itu berkuasa. Pastilah pencipta itu berilmu. Pastilah pencipta itu tidak terpaksa. Jadi ini adalah dalil yang mudah, yang kita hanya nak menolak orang itu beriman kerana taklid, ikut semata-mata. Kenapa kamu percaya Allah wujud? Alah, mana saya tahu. So, semua orang percaya macam tu kok, saya ikut je lah. Yang itu yang tak mahu. Yang itu yang sebahagian ulama mengatakan tidak sah iman dia, tapi sebahagian yang lain mengatakan masih sah lagi sebab dia yakin dan betul keyakinan dia, cuma berdosa kerana meninggalkan mengetahui dalil. Selebihnya insya-Allah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kulna min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.